استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم والعمل وأخرجنا من ظلمات الوهم والضل والجهل وافتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا التأويل. اللهم علمنا الكتاب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله توكلت وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik, hidayah, inayahnya dengan keizinannya jua pada pagi yang mulia ini, pagi Isnin Alhamdulillah Allah anugerahkan kesihatan pada saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu wa taala juga anugerahkan kelapangan masa dan Allah takdirkan saya dan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini berkumpul dalam rumahnya. Alhamdulillah kita telah bersama-sama menunaikan solat subuh secara berjamaah, dan doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala solat yang telah kita laksanakan pada pagi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anugerahkan kefahaman agama, khususnya pada pagi ini kita dijadualkan bersama dalam satu tazkirah insya-Allah selepas solat subuh ini. Dan pada pagi ini saya membawa kitab tafsir Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran yang saya akan tilawahkan. Baik kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Al-Quran di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, boleh rujuk surah Al-Baqarah, muka surat 24 ayat 155 156. Jadi kita akan baca dua ayat. Kemudian saya akan sama-sama berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan tafsir kedua ayat ini insya-Allah. Baik, saya akan tilawahkan. Tuan-tuan puan-puan kalau nak ikut perlahan pun ikutlah. Ayat 155 ayat 156 surah Al-Baqarah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Pagi ini kita akan sama-sama menghayati makna yang tersirat ataupun daripada takwil ayat-ayat tersebut. Ayat 155, 156. Baik, saya akan terjemahkan dahulu setiap daripada kalimah yang ada pada ayat itu, kemudian kita akan sama-sama bincang tafsirnya insya-Allah. Baik, ayat 155. Qad qala Allah azza wa jalla, Allah telah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan menguji manusia dengan sedikit berupa ketakutan. Kami akan menguji manusia dengan sedikit yang berupa ketakutan dan kelaparan serta kekurangan pada harta dan kekurangan pada jiwa serta kekurangan pada hasil buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah ya Muhammad khabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah dengan satu musibah, qalu, mereka itu berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Sadaqallahul aliyyul azim. Baik, itulah terjemahan secara ringkas daripada kalimah itu tadi. Saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah banyak kali dah baca ayat ni, selalu dengar pun ayat yang biasa kita dengar, terutama ayat 156 kat ujung-ujung tu. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, izinkan saya menyebut sedikit tafsir yang boleh kita bincangkan pada pagi ini. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala. Balik pada ayat tadi. Wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Yang pertama, harus tengok وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan pasti kami akan menguji kamu. Baik, perkataan لَنَبْلُوَنَّكُمْ من البلو يعني البلاء بمعنى الاختبار والامتحان. Diambil daripada perkataan balw.
iaitu maksudnya adalah ikhtibar atau imtihan, yakni ujian. Biasa kita sebut bala. Maksudnya Allah akan uji kamu. Dalam arti kata lain, Allah akan beri bala pada kamu. Nablu minal bala. Baik. Qala yaqalu fulan balagha Allah bi khairin aw syarr. Maksud bala dalam ayat itu secara umumnya ada dua. Bala pada kebaikan dan bala juga pada keburukan. Biasa kalau kita sebut bala ni, kita faham bala ni benda yang tak baik lah. Ya, si fulan kena bala umpamanya. Bala tu tak baik lah. Tapi tidak. Ya. Bukan sekadar yang tak baik, termasuk dalam bala itu juga yang baik. Sebab bala itu maksudnya ujian. Allah beri kesihatan pada kita pada pagi ini. Sihat semua, alhamdulillah. Rupa-rupanya dalam kesihatan itu, yakni bentuk nikmat, itu adalah bala. Itu adalah bala. Dalam arti kata imtihan, ujian. Dalam kesihatan ada ujian. Dalam kenikmatan ada ujian. Allah beri pada kita hari ini kesempurnaan, ya, fizikal, sempurna harta umpamanya. Dalam nikmat kita ada harta. Harta itu bala. Harta itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan hormati Allah, selepas ni kita kena faham bahawa bala itu ada dua. Satu baik, satu tak baik. Yang baik itu pun dia katakan sebagai bala, yakni ujian, ada ikhtibar, ada imtihan. Qad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Suratul Anbiya ayat 35. Allah berfirman, wa nabluukum, kami akan uji kamu. Nabluukum, bala, kami akan beri bala kepada kamu. Bisyarri, dengan keburukan. Wal khairi, dan juga dengan kebaikan. Allah sendiri sebut bala ada dua. Bala kebaikan pun ada, bala keburukan pun ada. Fitnatan sebagai ujian, sebagai ujian, ya. Kebaikan dan keburukan ni Allah SWT takdirkan pada kita ini sebenarnya adalah ujian. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan kembalikan kepada kami. Ya. Sadaqallahul azim. Baik, para ulama tafsir menyatakan innal ibtila bil khairi asyaddu wata'. Sesungguhnya bala dengan kebaikan itu lebih besar, lebih berat. Ya, lebih berat sebenarnya. Bala dengan kebaikan ni lebih berat. Bala dalam bentuk kesihatan yang Allah beri kat kita ini lebih berat umpamanya. Ya, itu maksudnya. Katsirun yasbiruna 'ala al-ibtila bil marad wa dha'f. Baik, ramai yang kalau Allah berikan bala, Allah timpakan musibah kepada seseorang itu dalam bentuk kesakitan, marad, sakit, atau dha'f, ataupun kelemahan. Ya. Ada orang yang Allah timpakan musibah dalam bentuk sakit, balak lah tu. Kan? Ataupun badan lemah tak kuat, balak tak? Balak lah tu. Tapi kalau para ulama tafsir menyatakan bahawa ramai orang yang ditimpa musibah yang macam ni, ya, boleh bersabar. Boleh bersabar. Katsirun yasbiruna, masa boleh bersabar. Ya, kalau kita tengok ada mungkin juga dalam kalangan ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita, ya Allah uji dengan kesakitan dalam bentuk sakit fizikalnya yang tak sihat, ya. Ada yang tak boleh bangun daripada
daripada tidurnya terlentang saja, terlantar saja sebab sakit, ya. Bukan sehari dua, bukan sebulan dua, bahkan bertahun-tahun, tetapi kita tengok dia boleh bersabar. Kebiasaannya bila Allah uji dengan bala dalam bentuk sakit dan seumpama dengannya, seseorang itu boleh bersabar. Kasirun, ramai yang boleh bersabar. Ramai yang boleh bersabar. Ya, ada satu contoh yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, seorang sahabat ini dah meninggal dunia dah, Allah yarham. Lebih 10 tahun di atas katil saja, tak boleh bangun. Diuruskan oleh anak-anaknya, oleh isterinya, seorang lelaki lah, diuruskan, ya, oleh anak-anaknya dan isterinya, diuruskan kebersihannya, sebab dia sendiri tak mampu untuk berdikari. So bangun, pergi ke bilik air dan seumpama dengannya. Bukan 10 hari tuan-tuan dan puan-puan, bukan 10 bulan, 10 tahun lebih. Coba bayangkan. Tapi boleh bersabar, alhamdulillah boleh bersabar. Kebiasaannya begitu. Wa qaliluna humul ladzina yasbiruna 'ala al-ibtila bis-siha wal qudrah. Tapi sedikit sangat kalangan manusia ini yang mampu bersabar. Sikit sangat. Bukan tak ada, tapi sikit yang boleh bersabar kalau Allah timpakan bala ujian dalam bentuk as-siha, bentuk kesihatan dan juga kekuatan. Contoh, boleh buat contoh pagi ni. Semua yang hadir dalam masjid ni semuanya sihat-sihat lah. Ya, sangka baik saya semua sihat lah, alhamdulillah. Tapi betapa ramai lagi yang sihat, yang mungkin kesihatannya lebih baik daripada saya dan tuan-tuan dan perempuan pada pagi ini, yang tak mampu melangkah kakinya datang ke rumah Allah untuk bersolat berjamaah. Lebih-lebih lagi solat subuh ini, lebih-lebih lagi dalam mungkin cuaca yang mungkin, ya, menghalang kita untuk datang ke masjid. Tapi pagi ni alhamdulillah tak hujan pun. Alhamdulillah. Ya. Dan dalam masjid ni pun saya rasa sejuk, ya. Buka aircon. Ada aircon. Alhamdulillah. Dalam masjid ada aircon. Mungkin kat rumah tak ada aircon. Tapi badan sihat. Tak mampu juga. Untuk apa? Untuk bertamu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai tak? Kasirun, ramai yang tak mampu bersabar. Bersabar apa ni? Menahan nafsu, habsus syahwat. Menahan nafsunya untuk melaksanakan ibadat. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, seronok. Solat 5 waktu bersemangat. Semangat kita. Kita buat contoh Madinah dengan Mekah lah, Al-Haramain. Walaupun ada lagi tempat-tempat lain yang seumpama dengannya. Kalau solat subuh, Masya Allah, bukan berpuluh orang, beratus-ratus orang, beribu orang. Nampak tak? Tapi tak banyak, contoh tu tak banyak. Sebab kasirun, ramai yang tak mampu bersabar bila Allah uji dengan, atau bila Allah bala dengan kesihatan dan juga kekuatan. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan itu. Ramai lagi yang sihat, yang kuat fizikalnya, tak mampu untuk qiyamul lail. Nak bangun tu solat sunat waktu malam, solat sunat witir umpamanya, tak mampu, walaupun satu rakaat je. Dalam mazhab kita, solat sunat witir aqallu rakaatun wa aktharu 11 rakaat. Paling sikit satu rakaat solat sunat witir. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi 3 rakaat, 3 rakaat. Dalam mazhab Hanafi kena 3 rakaat. Kalau tidak tak jadi witir. Bahkan dalam mazhab Hanafi wajib. Jadi wajib solat sunat witir. Yang kita ni sunat, mazhab dia wajib. Nasib baik kat Malaysia bukan mazhab Hanafi. Kalau tidak, habislah. Ramai yang tak mampu untuk qiyam al-lail, solat sunat witir. Sebab jadi wajib
Walaupun sunat, bahkan dalam mazhab Syafi'i kita yusannu qada. Sunat pula qada solat sunat witir tu. Liman fata waqt. Siapa yang terluput waktunya? Ya. Siapa yang tak solat witir malam tadi, pagi ni sunat qada. Kata para ulama dalam mazhab Syafi'i. Kenapa betapa pentingnya solat sunat itu yang Nabi tak pernah tinggalkan. Kita balik pada kisah tadi ni. Iaitu apa? Ramai orang yang tak mampu bersabar, menahan nafsunya. Bila Allah uji dengan as-sihah, dengan kesihatan wal qudrah, dan juga dengan kekuatan. Baik, saya nak kongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Kabir. Tuan-tuan puan-puan dengar je kita kongsi. An Abil Ash'as As-Sam'ani annahu raha ila masjid Dimashq wa hajjara bil Rawah falaqiya Shaddad ibn Aus wa Sunabihi ma'ahu. Baik, hadis ini diriwayatkan daripada Abil Ash'as As-Sam'ani bahwasanya dia berulang-alik ke masjid Dimashq, satu masjid di Damsyik, di Syria sana. Wajara bil Rawahi falaqiya Shaddad ibn Aus wa Sunabihi. Dalam perjalanannya pergi ke masjid dan balik ke masjid itu, dia bertemu dengan Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Aus ini bapanya Aus bin Thabit, sahabat Nabi. Dia tabi'in Shaddad bin Aus. Wa Sunabihi, kedua-dua orang ni tabi'in. Ma'ahu faqultu aina turidan rahimakumullah. Okey. Abil Ash'as dia tanya, wahai Shaddad, wahai Sunabihi, ke manakah tujuan kamu ni? Ni selepas solat nak pergi mana rahimakumullah. Faqala, maka kedua-dua berkata, nuridu hahuna ila akhilana marid. Baik, kami nak pergi ziarah saudara kami yang sakit. Ni selepas balik daripada solat masjid, bertemulah dengan perawi hadis ni, Abil Ash'as ni. Biasa tanya ni, kamu berdua nak ke mana? Nak balik rumah ke? Tak. Kami nak pergi ziarah sahabat kami yang sedang sakit tu. Baik, kata Abil Ash'as, fantalaqtu ma'ahuma hatta dakhalna ala dhalika ar-rajul faqala, maka aku pun ikut samalah pergi ziarah sahabat yang sakit tu. Jadi 3 orang ni pergi. Sampailah di rumahnya ar-rajul, lelaki. Faqala, maka mereka berdua berkatalah, yang ni bertanya khabarlah, iaitu Shaddad dan juga Sunabihi. Kaifa asbahta, wahai sahabatku, pagi ni kau rasa macam mana? Ni cerita tentang solat subuh lah ni. Sebab kata asbahta, pagi ni bagaimana keadaan kau? Sahabat ni sakit. Kan dia tanya kesihatan sahabat ni. Right. Qala, maka berkatalah sahabat yang sakit ni, asbahtu bi ni'matillah, pagi ni aku rasa masya-Allah nikmat Allah kepada aku, wa fadlihi, dan juga kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan pada aku. Dah tuan-tuan, perempuan dengar. Apa jawapan sahabat ni? Dia tanya, bila ditanya, kesihatan kau macam ni, pagi ni bagaimana? Bagaimana keadaan kau pagi ni? Biasa kalau orang tanya kita pula tak sihat, kita kata gini. Biasa kita bagi jawapan macam mana? Sakit lagi lah, adalah sikit-sikit, ada juga sihat, tapi banyaknya tak sihat lah. Biasa je gitulah. Atau sakit lagi ni, masih tak sembuh ni. Macam tu mungkin kebiasaan orang lah. Baik. Yang peliknya sahabat ni dia kata, wasbahatu bi ni'matillah, pagi ni aku rasa nikmat Allah kepada aku. Dalam sakit ni dia kata ada nikmat Allah kepada aku. Wa fadlihi, dan juga kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan daripadanya. Faqala Shaddad, maka Shaddad ibn Aus tadi kan yang tanya tu,
Dia kata pada sahabatnya, abshir, khabar gembiralah untuk kau wahai sahabatku, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqul, berfirman. Dalam hadis ni ada firman Tuhan, hadis kursi. Nabi bersabda, Nabi kata Tuhan berfirman. Baik, apa yang difirmankan oleh Allah? Iza batalaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan, kata Allah, apabila aku bala, aku uji, ibtalaitu, aku turunkan bala, aku uji 'abdan, pada seorang hamba aku ini, min 'ibadi, dari kalangan hamba-hamba aku yang lain, mu'minan, yang dia itu beriman. Dengan syarat beriman. Hamba-hamba Allah ni yang beriman. Okey. Allah kata, kalau aku ujilah hamba-hamba aku yang beriman ini, baik, hamba-hamba yang beriman ini, yang setelah diuji dengan sakit tadi kan, ya, seumpama dengannya, fahamidani, maka dia memuji aku. Dia memuji aku. Jarang-jarang kita dengar orang yang sakit puji Allah Ta'ala. Jarang sangat. Bahkan jarang sangat kalau kita tanya khabar orang yang sakit ni, dia kata Alhamdulillah. Jarang sangat. Okey, dalam hadis ini Allah berfirman, bila Allah uji hamba aku, khususnya dalam hadis ini merujuk kepada ujian dalam bentuk balak sakit yang tak baiklah, asyar yang kita tak suka, asyar. Bahkan dia puji Allah. Macam tadi dia kata, asbahtu bi ni'matillah, pagi ni aku rasa banyak sangat nikmat Allah yang Allah beri pada aku ni, walaupun dalam keadaan sakit ni, terlantar tak boleh bangun ni. Umpamanya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, apabila aku uji hamba aku yang beriman ini, lalu dia memuji aku, wa sabara ala batalaituhu, dan dia pula bersabar di atas ujian itu, fa innahu yaqum min madja'ihi dzalikal yawm ka yaumin waladathu ummuhu min al khataya. Masya-Allah, ni kelebihannya. Siapa yang Allah uji dengan sesuatu ujian dalam bentuk musibah sakit dan seumpama dengannya, musibah yang kita tak suka, kita puji Allah, alhamdulillah, Allah akan berikan satu anugerah yang tak ternilai besarnya, iaitu apa? Kata Allah, pada hari itu, kalaulah dia tidur dalam keadaan dia sakit itu, dalam keadaan dia memuji aku, bangun besok paginya seperti mana dia bangun kayaumin, seolah-olah pada satu hari yang ketika hari itu dia dilahirkan oleh ibunya. Minal khataya, Allah telah hilangkan, Allah telah hapuskan semua dosanya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini kita nak kongsi ni firman Allah tadi tu dalam surah Al-Baqarah 155, iaitu Allah akan uji hamba-hambanya ini, dan ujian itu dalam bentuk bala, itu dalam bentuk kebaikan dan juga keburukan. Pagi ni saya baca satu versi, iaitu dalam satu hadis, ujian bala dalam bentuk keburukan yang kita tak suka. Tapi kita puji Allah, kita tak mengeluh pun. Ada orang yang mengeluh, sakit kat bibir dia, sakit kat mulut dia, ya. Kenapa? Ada yang tak reda. Ya Allah, Tuanku, kenapa kau uji aku ni sampai begini keadaannya? Macam tak reda pula dengan ujian itu. Ada orang yang macam tu. Tapi tak, orang yang beriman, dia lafaz tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelik ya? Kan pelik tu? Tapi tak pelik bagi orang yang beriman. Ya? Allah berfirman, siapa yang Allah uji dengan satu ujian dalam bentuk yang begini kan, dia memuji Allah Ta'ala, Allah akan hapuskan al-khataya, segala kesilapan atau kesalahannya, seperti mana sucinya dia daripada dosa, seolah-olah hari pertama ia dilahirkan daripada perut ibunya. Masya Allah, ya. Baik, bukan sekadar itu saja, wa yaqulu Rabb azza wa jalla lil hafazah, pada masa yang sama Tuhan berfirman kepada malaikat al-hafazah, raqib atid, malaikat-malaikat yang penjaga kita ni, yang mencatat amalan kebaikan dan keburukan semua ini, ya. Atau malaikat-malaikat al-hafazah. Malaikat hafazah ni ada 4, kata Ibnu Abbas. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, satu lagi di bahagian hadapan, dan satu lagi kat belakang.
Malaikat Allah tu malaikat yang menjaga kita. Satu sebelah kanan, raqib. Yang kedua, sebelah kiri, atid. Di hadapan dan di belakang itu yang menjaga kita. Kalau kita bergerak ke mana-mana, ada 4 malaikat ni bersama kita. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan. Bersama sentiasa. Okey, Allah berfirman kepada malaikat tu. Ya, apa firman Tuhan? Fa'ajru lahu ma kuntum tajruna lahu min al-ajr qabla dhalika wa sahihun. Masya Allah. Allah kata, wahai para malaikatku, tulislah kebaikan-kebaikan yang ada pada orang ini. Tulislah kebaikan-kebaikan dalam bentuk pahala yang aku berikan pada orang ini. Walaupun dalam keadaan ia tidak sihat, ia beribadat. Pahalanya sama sahaja seperti mana dalam keadaan ia beribadat dalam keadaan sihat. Sedikit pun tak dikurangkan oleh Allah. Contohlah, kalau saya boleh buat contoh tadi tu kan, yang sahabat kita 10 tahun lebih terlantar di atas katil dia saja. Sebelum dia terlantar itu, sebelum Allah uji dengan sakit kan, dia sentiasa ke masjid. Macam tu imam juga. Datang solat berjamaah. Macam tuan-tuan perempuan juga. Ya. Setiap masa yang mampu dihadirkan dirinya. Mungkin dalam satu hari 5 waktu di masjid. Mungkin dia mampu dalam 4 waktu kat masjid. Bila ada kain kuliah, dia berada dalam kuliah, dalam majlis ilmu. Masa sihat dululah. Tapi sekarang sakit. 10 tahun sakit. Tuan-tuan dan puan-puan, pahala dia solat di atas katil tu, dalam keadaan dia terlantar itu, dulu dia sihat, dia berdiri, bersolat cantik, rukuknya cantik, sujudnya baik, sebab dia sihat. Kita ni kalau nak kira pahala banyak tu imam, bukan pahala solat berjemaah. Yang pahala solat berjemaah tu yang Nabi kata 27 kali ganda tu, 27 darjat tu satu bahagian pahala dalam sah tak kira lagi. Pahala baca Al-Quran dalam solat tak kira lagi. Pahala baca tasbih dalam rokok belum kira lagi. Pahala i'tikaf gini belum lagi dikira. Duduk pula dalam majlis ilmu banyak pahalanya. Baik, ni cerita yang sakit tadi tu. Ya Allah berfirman kepada malaikat, wahai para malaikatku, tulislah pahala kebaikan yang sempurna pada orang ini. Ibadatnya walaupun dari sudut zahir dilihat tak sempurna, hanya tidur sahaja di atas katilnya. Mungkin tak mampu mengangkat tangan untuk bertakbiratul ihram, tak mampu untuk rokok dan sujud seperti orang sihat, tapi pahalanya seperti mana dalam keadaan dia sihat juga. Sedikit pun jangan dikurangkan. Tuan-tuan dan puan-puan 10 tahun lebih itu tadi, Masya Allah, seperti mana pahala dia datang ke masjid. Seperti mana pahala dia solat berjamaah. Hadis ini direkodkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, hadis sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan, selepas ni bila Allah uji dengan satu ujian, dan kita pun doa lah mudah-mudahan tak teruklah ujian itu, tapi kita sebut, kita ambil iktibar, alhamdulillah ya Allah, banyak nikmat yang kau beri pada aku dalam sakit ni. Kadang mungkin kita tak terlepas ujian bila Allah uji kita dengan kesihatan yang sempurna. Takut-takut tak terlepas kat situ. Baik. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah kata Allah uji kamu, kita dah faham dah maksud ujian itu apa. Ya. Sedikit berupa ketakutan, rasa lapar, kurang daripada hartanya, kurang jiwa, ya, kurang dari sudut hasil berbuat. Ini contoh-contoh lah. Kadang-kadang Allah uji jiwa kita, hati tak tenteram, fikiran tak tenang, rasa sedih. Mungkin juga bila Allah uji musibah kepada keluarga kita umpamanya, ya, pada anak-anak kita, pada suami isteri kita, hati kita rusing, ya, fikiran kita rusing kan, kita rasa sedih, itu juga merupakan ujian. Tapi Allah kata syai'in, sedikit saja, itu tak banyak, ya. Begitu juga dari sudut harta, mungkin juga pada bulan ini rasa kurang sikit dari sudut ekonominya, agak tertekan juga, kemungkinan itu juga ujian daripada Allah Ta'ala. Baik, saya nak ambil kat ujung ni.
ayat hujung ni. Wa basyiris sabirin, dan berikan khabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Itu dia. Kat situ ya. Baik, kita tengok perkataan wa basyiris sabirin. Berikan khabar gembira kepada orang yang bersabar. Baik, hadhil ayat, kata para ulama tafsir, ayat ini bayanu azim manzilatil sabar. Allah terangkan pada kita martabat kesabaran itu azim, sangat agung, sangat hebat. Siapa yang Allah anugerahkan kesabaran pada hatinya itu, ya, maka Allah telah anugerahkan sesuatu yang sangat mulia, ya, di sisi agama. Ya. As-sabiruna hum min a'zamin nasi jazaa yaumil qiyamah. Ingat, orang-orang yang bersabar itu tadi, di sisi Allah pada hari kiamat, Allah akan anugerahkan jaza, balasan yang a'zam, yang paling hebat, yang paling sempurna. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu dengan suatu pahala yang bighairi hisab, yang tidak dapat dihitung, yang tak dapat dinilai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa' min as-sabr." Hadis daripada Imam Ahmad wal Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, tidak ada seorang pun dalam kalangan hamba Allah ini yang Allah anugerahkan sesuatu anugerah yang besar, yang hebat, yang sangat mulia, melainkan kesabaran. Ya. Kalau Allah beri pada kita kesabaran, sabar ni, itu merupakan anugerah yang datang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, saya nak kongsi lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, Nabi bersabda, "Idza jama'a Allahul khalaiq yaumil qiyamah." Nanti kan pada hari kiamat Allah akan kumpulkan semua makhluknya. Dan munadin, maka ada satu penyeru yang menyeru. Aina ahlus sabr? Ya. Aina ahlus sabr? Di manakah orang-orang yang bersabar dahulu suatu hidupnya di dunia? Penyeru ni tanya. Kat mana ni kumpulan orang yang bersabar dulu ni? Ni kita di padang mahsyar. Ramailah orangnya. Macam-macam jenis manusia. Baik. Di situ nanti ada satu penyeru, malaikat lah. Ya. Dia tanya, mana ada kumpulan yang bersabar dahulu, yang suatu hidup di dunia yang Allah uji dia dulu ni. Ya, dan dia bersabar. Okey. Baik. Fayataqaddamu nasun wa hum yasir. Maka satu kumpulan pun keluar. Wa hum yasir, tak banyak. Yasir, tak ramai. Kumpulan orang yang bersabar dulu kat dunia ni tak ramai. Tapi bila ada diseru, mereka pun keluar. Fayantaliquna ilal jannati sir'an, maka mereka ini segera masuk dalam syurga. Masya Allah, segera masuk dalam syurga. Qala, maka berkatalah perawi hadis, fatalaqahumul malaikatu fayaqulun inna narakum sir'an ilal jannah faman antum. Dalam perjalanan mereka nak masuk syurga tu kan, mereka bertemu dengan para malaikat. Para malaikat bertanya, sesungguhnya kami melihat kamu segera nak masuk ke syurga ini. Cepat nak masuk ni. Faman antum, siapa kamu? Kamu ni siapa? Malaikat tanya. Sekumpulan malaikat tanya. Fayaqulun, lalu mereka berkata, nahnu ahlus sabar. Kami ini yang diseru tadi tu. Ahlu as-sabar. Ahli ataupun kumpulan atau golongan orang yang bersabar di atas dunia. Ya. Fayaqulun, maka malaikat pun tanya, wa ma sabrukum? Kesabaran dalam bentuk apa ya? Malaikat tanya. Sabarnya bentuk apa? Dulu ni, kunna nasbiru ala ta'atillahi ta'ala. Pertama, ni dia. Ni nak cerita ni. Orang yang bersabar ni, yang segera masuk syurga ni, tapi tak ramai ni. Bila malaikat tanya, kesabaran dalam bentuk apa? Mereka jawab, nasbiru ala ta'atillah. Kami dulu bersabar mentaati perintah Allah.
Rupanya nak taat perintah Allah ni kena ada kesabaran yang tinggi. Bukan senanglah tuan-tuan dan puan-puan nak datang masjid pagi ni untuk solat subuh berjemaah. Suatu perkara yang sangat sukar dilakukan pada zaman Nabi dulu. 300 orang munafik tak boleh masuk dalam masjid Nabawi solat subuh. Munafik. Al-munafiqun zaman Rasulullah. Bukan senanglah tuan-tuan dan puan-puan nak bangun pagi-pagi, awal pagi untuk qiyamul lail sebelum datang ke masjid ini. Bukan senang sedang kita tidur lena dan nyenyak ni pagi-pagi, tiba-tiba dikejutkan dengan azan. Dan lagi susah apabila selepas solat subuh ini untuk duduk dalam majlis ilmu mendengar ayat-ayat Quran atau hadis tilawahkan atau dibaca. Juga memerlukan ketaatan kepada Allah dalam bentuk kesabaran yang maksimum. Sebab itu ahli yang bersabar ini di akhirat nanti tak ramai, yasir, sikit je. Sebab apa? Sebab mereka bersabar ala taatillah, dalam mentaati perintah Allah. Baik, tak cukup lagi tu. Ada satu lagi ya. Wa kunna nasbiru an ma'asillahi azza wa jalla. Dan sesungguhnya kami dulu juga suatu hidup di dunia ini nasbiru, kami bersabar an ma'asillah, daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar nak tinggalkan maksiat. Sabar nak tinggalkan maksiat. Mungkin kita hidup dalam kalangan atau di sekeliling kita orang yang melakukan maksiat. Dalam 10 orang, kita seorang tu yang mentaati Allah. Katakan, yang lain semua tak. Bukan senang nak tahan nafsu ini supaya tidak melakukan maksiat. Ada seorang sahabat saya, minta maaf yang saya cerita pagi ni, dah 2 kali tukar kerja. Lain-lain kali tak kerja. Sebab apa? Yang pertama, dia masuk dalam satu institut pekerjaan lah, satu premis pekerjaan yang dia sendiri tak boleh lihat kemaksiatan yang ada dalam premis itu. Dia kata tak boleh lah, tak boleh tahan lah, dia kata. Kalau kita tak buat, orang paksa kita buat. Dia tukar tempat kerja, pergi tempat kerja lain yang sama pula. Sama juga. Minta maaf saya sebut rasuah, dalam bentuk rasuah ni. Sekeliling kita, kiri kanan kita, hatta orang yang di atas kita. Kalau kita tak buat benda tu, jadi pelik. Nak tinggal maksiat bukan senang ini. Susah, tapi bersabar. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak kerja, dapat duit bulanan pun tak apa. Asalkan adalah rezeki untuk dia kan. Alhamdulillah. Saya tengok dekat masjid dia, masjid saya lah. Setiap waktu ada solat jemaah. Allah beri rezeki padanya. Melalui bantuan-bantuan orang yang lain, untuk bantuan anak-anaknya dan seumpama dengan dia. Dia yakinlah rezeki itu adalah milik Allah, dan berusahalah secara yang terbaiknya untuk mencari rezeki yang halal. Baik, ada 2 tadi kan, bersabar, mentaati perintah Allah, bersabar, meninggalkan kemungkaran dan bermaksiat kepada Tuhan. Baik, fayuqala lahu, maka dikatakan kepada kumpulan ahli yang bersabar ini, udkhulul jannata, masuklah kamu semua ke dalam syurga, wahai golongan yang bersabar. Fa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik tempat untuk kamu di hari ini, bagi kamu yang amilin, yang beramal, yang mengikut ajaran Allah dan juga sunnah Nabi-Nya, yang bersabar di atas kesabaran yang telah ditetapkan untuk kamu bersabar padanya. Ya. Baik, wa basyiris sabirin. Sikit lagi ya. Ada nak habis dah. Sikit lagi. Okay, saya skip. Ayat terakhir. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang yang bersabar ini juga, mereka akan berkata bila ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Baik, kita selalu dengar kalimah ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah ini dalam Islam namanya istirja. Istirja. Perkataan raja', kembali. Kita nak kembalikan sesuatu itu kepada Allah. Istirja. Orang yang mengucapkan kalimah ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam istilah disebut mustarji'. Al-mustarji'. Dan mereka ini orang-orang yang bersabar, ya. Okey. Sekarang ini kita cuba untuk menghayati kalimah ini atau ungkapan ini. Jadi orang-orang yang bersabar ini, kata Allah, mereka akan apa? Mengucapkan kalimah istirja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Itu dari sudut makna yang boleh kita lihat dari sudut zahir makna, ya. Baik. Isi kandungan atau yang tersirat daripada maksud ini apa? Ni al-mufassirun. Mereka berkata, ahli tafsir, ya, mereka menghuraikan maksud ayat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni ay qalu inna abidun mamlukun lillahi mudabbiruna bi amri wa tasrif yaf'alu bina ma yasha wa inna ilaihi raji'un bil mauti summa bil ba'thi lil hisabi wal jaza. Itu maksud dia. Baik, kalau dapat kita menghayatinya, insya-Allah pagi ni tak dapat penuh pun tak bersebahagian, ya. Maksud ungkapan inna lillah itu ialah inna abidun, sesungguhnya kami ini, ya Allah, hamba-hamba kamu. Mamlukun, kami ini dimiliki sepenuhnya oleh Engkau, ya Allah. Tidak ada satu pun yang ada pada kami ini milik kami, ya Allah. Kesemuanya milik Engkau. Inna lillah. Ya, mudabbiruna bi amri, Engkaulah yang mengurus dan mentadbirkan segala bi amri, urusan kami ini, ya Allah. Apa sahaja yang berlaku kepada kami, sama ada kebaikan atau keburukan, atau yang berlaku pada ahli keluarga kami, atau apa sahaja yang berlaku di dunia ini, apa sahaja yang kami lihat, yang kami pandang dan kami lihat depan mata kami itu, kesemuanya, ya Allah, adalah milik Engkau dan diuruskan oleh Engkau, dalam takdir Engkau, dalam ilmu Engkau, ya Allah. Itu maksudnya. Yaf'alu bina ma yasha. Maka Engkau, ya Allah, melakukan apa sahaja yang Kau kehendaki, ya Allah. Ada ketikanya yang kami kehendaki itu, tapi tidak dikehendaki oleh-Mu, ya Allah, maka tidak akan terjadi. Ada ketikanya bila kami merancang sesuatu, ya Allah, yang kami inginkan rancangan itu terhasil tapi tidak terhasil. Karena kesemua yang dirancang oleh kami itu semuanya dalam takdir perancangan-Mu, ya Allah. Inna lillah. Sebab tu kalau ada orang yang mati meninggal dunia, biasa ucapan ini memang masyhur. Betul tak? Orang-orang yang kita sayang, yang orang lain sayang, bahkan Allah lebih sayang padanya, dan kita sebut, ya Allah, ya Tuhan, kami tak mampu untuk menahan roh kami sendiri, ya Allah. Apatah lagi untuk menahan roh sahabat-sahabat kami atau seseorang yang kami sayang, ya Allah, daripada keluar daripada badannya, ya Allah. Kerana roh itu juga milik-Mu, ya Allah. Nak kena ingat itu. Mamlukun, kita ini dimiliki. Mudabbirun, kita ini ditadbir dan diuruskan oleh Allah dalam perancangannya, dalam takdir ilmunya. Ini orang yang bersabar ni. Orang yang bersabar, ya. Sebab itu sunnahnya begitu, yang syariatnya begitu diajar oleh Allah supaya kita mengingat semula bahawa setiap apa yang kita miliki itu milik Allah. Baik, Allah itu akan buat apa saja yang dikehendakinya. Ya, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepadamu, ya Allah, yakni kembali bil maut, dengan kematian. Summa bil ba'si, kemudian dengan kebangkitan. Lil hisabi wal jaza, untuk diberi perhisaban dan juga diberi balasan. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Mungkin ada satu hadis yang tak akhir pagi ini saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Hadis riwayat daripada Abu Musa Asy-Sy'ari radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, "Idza mata waladul 'abd," apabila seorang anak kepada seorang hamba Allah itu meninggal dunia,
Qala Allah li malaikati, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, aqbadtum walad 'abdi, engkau telah ambil nyawa seorang anak kepada hamba aku ini. Fayaqulun, kata malaikat, na'am, ya Tuhan, kami telah jalankan tugas kami. Kami telah ambil nyawanya, kami telah angkat rohnya. Fayaqul, maka Tuhan berfirman, hadis kursi lagi, aqabadtum samarata fuadihi, adakah kamu telah mengambil nyawa ataupun roh jantung hati hamba aku itu? Jantung hati, anak-anak kita, jantung hati kita. Mungkin suami jantung hati pada isterinya, isteri jantung hati pada suaminya. Baik, Allah tanya malaikat, dah ambilkan nyawa jantung hati itu? Fayaqulun, malaikat berkata, na'am, ya Tuhan, kami telah ambil. Fayaqul, maka Allah berfirman lagi, famadza qala 'abdi, ketika kau mengambil nyawa mereka, apa kata hamba aku itu? Seorang ibu, seorang ayah yang ada anak, dan anak itu pergi dulu daripada ibu dan ayahnya. Allah tanya malaikat, apa kata ibu itu? Apa kata anak itu? Baik, setelah diambil nyawa, fayaqulun, maka hamba engkau ini berkata, ya Allah, Masya Allah, hamdaka wastarja' wa hamidaka wastarja'. Hamba engkau ini, yakni si ayah itu, si ibu itu, dia berkata apa? Hamadaka, mereka memuji engkau. Alhamdulillah wastarja', dan mereka menyebut kalimah istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru sebentar tadi kita dengar hadis Nabi, yang Nabi sebut, Allah berfirman, siapa yang Allah uji hambanya dengan satu ujian, dia memuji aku. Baik, pagi ini ada dua kaedah yang diajar dalam sunnah Nabi. Apabila Allah uji dengan satu musibah, sebut dulu Alhamdulillah. Yang kedua, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya Tok Imam, kita sebut apa? Inna lillah saja. Biasanya lagi sebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bila dengar berita kematian saja. Sedangkan tak, segala musibah, bahkan ada satu kes, ada satu cerita, yang satu malam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba misbah ataupun obor lampu dalam rumah Nabi terpadam. Baik, ada satu cerita diriwayatkan an Ikrimah anna misbah Rasulillah intafa'a. Pada satu malam lampu ataupun obor, bukan lampu macam ni, zaman Nabi dulu tak ada lampu gini, dalam bentuk obor lah, terpadam, intafa, terpadam, zata lailatin, pada satu malam. Faqala, Nabi pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sebut kalimah itu, istirja'. Faqila, maka ditanya pada Nabi, amusibatun ya Rasulullah, adakah itu yang katakan musibah ya Rasulullah? Qala na'am, ya itu na'am. Kullu ma adzal mu'min fa musibah. Apa sahaja yang menyakiti, yang tak disukai oleh orang beriman, itu musibah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, skop kalimah istirja' itu luas. Bukan berita kematian saja. Apa sahaja musibah yang kita tak suka, asyar, yang kita pandang tak baik lah, kan, yang menyakiti hati kita lah, yang menyedihkan kita lah, itu musibah. Balik pada hadis yang ditanya oleh Allah Ta'ala kepada malaikat tadi, kan, engkau dah ambil nyawa ke buah jantung hati kepada hamba aku itu, iaitu anak dia? Ya, malaikat kata dah. Baik, apa kata hamba aku yang beriman? Wa yaqulu hamidaka, dia bermuji engkau ya Allah, wastarja', lalu dia menyebut kalimah istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa yaqulu Allah, maka Allah berfirman kepada malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sumu baitul hamdi. Wahai malaikat, oleh kerana hamba-Ku tadi direda dengan musibah itu, setelah diambil nyawa anaknya itu, dia menyebut pula alhamdulillah, memuji aku,
pada masa yang sama dia sebut juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meletakkan segala urusan hidupnya itu kepada aku. Dia menyerahkan segala takdir hidupnya kepada aku. Akulah yang menguruskan kehidupannya. Akulah yang menjamin kehidupannya. Dan dia yakin tentang itu. Wahai malaikat, kau kata kepadanya, ya, dia kata apa tuan ya? Ibnu li'abdi baita fil jannah. Maka engkau binalah sebuah mahligai fil jannah, dalam syurga, untuk hamba aku yang beriman tadi, yang memuji aku ketika ditimpa musibah, dan ia juga menyebut kalimah istirja. Wasmu baitil hamdi, maka kau namakan mahligai itu Baitul Hamdi, mahligai ataupun rumah Alhamdi maksudnya pujian. Oh, Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat kelebihan orang yang bersabar dan dia redha dengan musibah, dengan ucapannya bertahmid kepada Allah dan mengembalikan segala urusannya kepada Allah dalam bentuk istirja. Ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir ini ada seorang sahabat nama Syuraih bin Haris Al-Kindi. Dia ni sahabat Nabi ya. Masa zaman Umar Khattab lantik dia jadi qadi di Kufah. Dia jadi qadi ya, rujukkan hal-hal agama di Kufah pada zaman Umar Al-Khattab meninggal dunia, wafat. Dia masih jadi lagi qadi di Kufah pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Osman ibn Affan. Sayyidina Osman dulu, kemudian Sayyidina Ali, sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai Abdul Malik bin Marwan. 60 tahun jadi qadi. Sahabat Nabi ni. Okey. Dia kata apa? Kita nak ambil sikit yang tibar berdasarkan apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Syuraih ini, dia kata, inni la asabil musibah, kalau aku ditimpa satu-satu musibah, fa ahmadullah azza wa jalla, aku akan memuji Allah dahulu. Alhamdulillah. Ini orang yang faham ya. Orang yang faham agama ni. Wa ahmadullah azza wa jalla alaiha, aku puji Allah dulu. Bahkan aku puji bukan sekali, 4 marat, 4 kali aku puji. Yang pertama apa? Ahmaduhu illam takun a'zamu mimma hiya. Aku puji Allah, alhamdulillah, kerana ujian yang Allah beri kat aku ni tidaklah seberat ujian yang Allah beri kepada yang lain daripada aku. Maka dia tengok ada lagi orang yang hebat dia uji. Tuan-tuan dan perempuan, kalau sekadar kena demam je, sakit perut je, pening kepala saja, tak apa, sebut alhamdulillah. Kenapa? Ada lagi yang lebih hebat diuji daripada tuan dan puan yang demam tu. Bahkan ada seorang tu bukan sekadar demam saja, kesemua penyakit ada kat dia. Demamnya, sakit kepalanya, sakit perutnya, pening kepalanya, darah tingginya, jantung sebagainya lagi. Katakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ahmaduhu, aku puji Allah, idh razaqani as-sabr 'alaiha, kerana Allah menganugerahkan kesabaran pada hati aku. Sebab sabar itu juga milik Allah. Kalau Allah tak beri kat kita, tak ada lah, tak bersabarlah kita. Puji Allah, alhamdulillah. Ni pagi ni alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan puan-puan boleh tunggu dalam masjid ni. Dah dekat 7.30 lah. Dah dekat kat 7.30 dah. Lagi 2 minit 7.30. Kejap lagi ni habis ni. Ni penghujung lah ni. Kat luar tu hujan kan? Nak balik usah je hujan. Tapi tak apa. Saya janji 7.30, 7.35 paling lewat lah tu. Okey? Baik. Yang ketiga. Idh wafaqani al-istirja' lima arjuna fi minas sawab. Yang ketiga, aku puji Allah kerana Allah cenderungkan hatiku, ilhamkan pada hatiku supaya aku menyebut kalimah istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan dan perempuan, Allah ilhamkan pada seorang itu. Yang pertama, Allah ilhamkan dia untuk menyebut tahmid, alhamdulillah. Kemudian Allah ilhamkan kepadanya mengingat ada lagi ujian yang berat daripadanya. Yang ketiga, Allah ilhamkan, datangkan kecenderungan hati untuk menyebut kalimah istirja' yang kita belajar ni. Inna lillah, sesungguhnya kami ini abidun. Inna lillah tu maksudnya
Nahnu abidun, kami ini hamba Allah, mamlukun, dimiliki sepenuhnya oleh Allah, mudabbiruna bi amri, Allah yang mengatur, menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan diri dan sebagainya. Ya. Baik, itu yang ketiga. Lima arju fi min thawab, karena aku mengharapkan pahala daripada kalimah istirja itu. Baik, yang keempat, wa ahmaduhu, aku puji Allah idza lam yaj'alha fi dini, kerana Allah Taala uji aku ini dalam bentuk kesakitan sahaja yang menimpa diri aku, yang menimpa ahli keluarga aku, dalam bentuk-bentuk yang berkaitan dengan dunia, tidak dalam bentuk dini, tidak dalam bentuk ujian agama. Sehingga kan ada seseorang yang Allah ujinya dengan ujian dalam bentuk fitnah pada agama, sampai seorang itu keluar daripada Islam. Wal'ayadzubillah min zalik. Ada lagi ujian lebih berat pada itu. Sebab itu ada orang Islam yang jadi murtad. Allah uji sedikit dengan kesihatan padanya, Allah uji dengan harta padanya, dia jadi sombong. Sehingga kan dia murtad daripada agama Allah. Itu ujian dalam agama yang lebih berat. Jadi kata Syuraih ni, 4 kali aku puji Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah uji kita pagi ni bukan ujian dalam bentuk akidah pun. Alhamdulillah, akidah kita sihat, syariat kita sihat. Kalau sikit-sikit pening kepala tu biasalah. Yang lain lagi teruk lagi. Contoh ya. Jadi mudah-mudahan ya, pada pagi yang mulia ini, kita dapatlah mengambil iktibar, mengambil manfaat daripada 2 ayat yang telah kita baca itu. Kesimpulan tu tadi saya dah bawa cerita Syuraih. Cerita Syuraih tu kesimpulan lah. Jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan. Ya, syariat ini dan sunnah ini. Yang baik-baik semua datang daripada Allah. Buruk itu daripada kelemahan diri saya sendirilah. Ya. Dan mudah-mudahan perkongsian pagi ini dapat memberi manfaat pada saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Aku lupa lihada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al majlisana hadza fi yawmina hadza fi sa'ati hadhihi barakatan wa rahmatan minka ya rahmanur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana subhanakallah.